Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam one day one page. Satu hari satu muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah, kita akan bersama-sama dalam sesi ini untuk kita menatapi, untuk kita melihat, untuk kita mempelajari serba sedikit daripada tafsir secara ringkas insya-Allah daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam muka surat kita pada hari ini. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, hari ini adalah hari cuti di negara Brunei Darussalam, sempena keputeraan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dipanggil sebagai Maulid atau Maulud. Jadi insya-Allah sesiapa yang mempunyai mushaf boleh buka hari ini insya-Allah muka surat 475, ataupun kepada sesiapa yang tidak mempunyai mushaf, yang tidak mengikut muka surat, boleh baca, boleh buka insya-Allah daripada surah Ghafir daripada ayat 67 sehingga ayat 77 insya-Allah. Surah Ghafir ayat 67 sehingga ayat 77. Kita sama-sama mulakan sesi kita pada pagi ini insya-Allah. Dengan kita membaca sedikit daripada ayat yang terkandung di dalam muka surat ini. Alhamdulillah, hari ini kita berada di perkarangan masjid yang dipanggil sini sebagai Jami' Asri di Kampung Kiarung, Bandar Seri Begawan. Masya Allah, ini adalah antara masjid yang juga terkemuka sebenarnya. Yang kedua terkemuka selepas daripada Masjid SOAS, masjid yang kita berada sebelum-sebelum daripada ini. Jadi insya Allah kita lihat sama-sama muka surat ini insya-Allah 475. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfah summa min 'alaqah summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat daripada ayat 67 daripada surah Ghafir insya-Allah. Okey, jadi apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan juga muka surat ini dan muka surat ini yang akan kita baca pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya ialah menyebutkan tentang kehebatan kuasanya. Masih lagi jadi kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berulang-ulang, menyebutkan berkali-kali, menyebutkan banyak sangat iaitu tentang kekuasaannya, tanda kekuasaannya, kehebatan kekuasaannya. Ini semua adalah untuk menjadi tanda kepada akidah. Jadi kita lihatlah betapa akidah, penanaman akidah, penguatan akidah, membetulkan akidah adalah satu perkara yang sangat penting, yang paling penting. Kenapa? Tanpa akidah semua amalan tak jadi apa-apa. Sembahyang banyak, amalan banyak, bersedekah banyak, kalau akidah tak betul, no way. Jadi tak boleh jadi apa-apa kan. Okey, kalau itulah maka akidah perlu dibetulkan. Dan juga yang kedua, akidah perlu dikuatkan. Kenapa? Kerana kuat akidah itulah yang membina keyakinan kita kepada akhirat, kepada pahala dan sebagainya, yang menyebabkan kita ni nak buat baik, yang menyebabkan kita ni nak buat kebaikan, kita ni bersemangat, kita ni rasa bersungguh-sungguh nak buat kebaikan apabila adanya akidah yang kuat ni. Jadi oleh kerana itulah maka akidah yang kuat, akidah yang betul dan kuat adalah dua perkara asasi sebagai seorang muslimah yang akan menjadi penolak kepada segala apa-apa yang lain. Apabila lemah je iman, walaupun betul, kadang-kadang dia akan menyebabkan kita ni bergelumang dengan benda yang tak betul. Jadi antara benda yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian manusia. Jadi kejadian manusia ni doktor lihat, kita lihat, orang biasa pun lihat, semua tahu. Iaitu daripada apa? Jadi Allah Ta'ala sebutkan yang pertama sekali ialah min turab. Jadi Allah Ta'ala sebutkan huwallazi khalaqakum min turab, iaitu siapa? Dulu inilah kita lah kan, datuk kita yang pertama dulu, Nabi Adam alaihissalam.
Jadi manusia pun buatlah kajian kan, tengok apa kandungan dalam diri kita ni. Kita tengok tangan kita tengok hati kita tengok semua badan kita, tengok komposisinya. Bila dia tengok dari segi galian, dia tengok dan sebagainya lah, maka mempunyai persamaan dengan apa kandungan tanah. Kita tengok perbezaan kan, kita lain. Mana kita kata kita ni tengok ni kan daging kita apa lain, kita tengok bukan tanah lain sekali-kali kan. Tapi komposisi chemical itu yang perlu dilihat. Kalau kita tengok kuih memanglah lain kan, kuih ni lain, tengok komposisi dia sama je kan. Apa ni kek, nama dia ni, tapi kita tengok walau bentuk lain tapi sebenarnya adalah komposisi, jadi ingredient dia ataupun kandungan dia, apa yang ada dalam tu kan, galian yang ada dalam tu. Jadi oleh kerana itulah maka sebenarnya Allah Ta'ala ingatkan kita ni diciptakan daripada tanah. Sebab itulah kita ni kan kembali semula ke tanah. Kita dulu makan apa? Bukan dulu lah, sekarang pun kita makan apa? Setiap hari kita makan ni semua perkara adalah berasal daripada tanah kan. Sama ada gandum ke, sama ada nasi ke, sama ada lembu ke, daging lembu, daging ayam ke kan, ayam makan jagung daripada tanah. Semua benda tu adalah berasal daripada tanah. Jadi kita ni sebenarnya makan tanah, tetapi secara tidak nampak lah kita katakan bahawa kan kita ni sedang makan tanah, tapi sebenarnya kita sedang makan tanah. Dan kemudian selepas mati kita akan ke mana? Kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Jadi nampak tak kan bagaimana kita ni daripada tanah kepada tanah, bergantung kepada tanah. Jadi akhirnya kan kita ni kan ke mana? Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala yang menciptakan kita akan kembali kepadanya. Yang pertama, khalaqakum min turab summa min nutfah. Kemudian apa yang kita lihat selepas daripada tu, takkanlah selama-lamanya daripada tanah kan, tapi selepas daripada tu Allah Taala jadikan kita ni daripada apa? Daripada nutfah, iaitu daripada, kita nak katakan apa? Air mani. Kita nak katakan nutfah asalnya ialah satu titisan air yang tertinggal kan dalam mangkuk ke, dalam apa-apa kan. Kalau zaman dulu dikata dalam timba kan, titisan setitik air tu dia nama nutfah. Kita tu kecil kan, tak bermaya, tak ada apa-apa kuasa kan, tetapi Allah Ta'ala ubah kita kan, dia boleh jadi hidup. Sebab tu dia kata daripada mati kepada hidup. Yang pertama. Kemudian min alaqah, kemudian daging bertukar menjadi seketul daging. Cuba ambil air apa-apa bukan diletak kat situ, dia akan menjadi daging? Tak menjadi daging selama-lamanya kan. Tapi kita tengok kan penciptaan manusia ni, dia menjadi daging selepas tu, min alaqah summa yukhrijukum tifla. Allah Ta'ala sebutkan selepas tu kan secara ringkasnya kan, kemudian terus dia ada lagi tahap, tapi Allah Ta'ala ceritakan terus dia menjadi apa? Keluar sebagai baby, tiflun jadi baby kan. Summa kemudian dia membesar, litabluhu asyuddakum, kemudian dia menjadi kuat. Kemudian kamu ni kan dia katakan litabluhu, kamu sampai kepada kekuatan. Dulu budak baby kecil lemah kan, boleh dicampak merata-rata kan, diletakkan dalam kotak, duduk tepi sampah, duduk tepi masjid kan, dibuang oleh orang yang tak bertanggungjawab ni, tak berberi kemanusiaan ni, dah ada anak tapi dia buang. Jadi itu maknanya baby tu kecil, tapi selepas tu dia jadi kuat. Dia boleh bergaduh sama sendiri, dia boleh bergusti, dia boleh apa. Kemudian summa litakunu syuyukha, tapi selepas daripada itu jadi syuyukh, Allah Ta'ala kata. Ini Allah Ta'ala nak sebutkan dah. Tapi ke mana selepas daripada itu? Semua itu kembali kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata sini, wa minkum may yutawaffa min qabl. Tapi ada orang yang dia meninggal sebelum daripada syuyukh tu. Sebelum jadi tua, sebelum dia jadi nak kata 70 80 kan, tua kan tak? Sebelum tu ada yang dah meninggal. Jadi sebagai contohnya kan, apa yang berlaku baru-baru ni kan, di negara Brunei Darussalam kan, maknanya seorang prince yang masih muda lagi kan, umur baru masih muda kan, umur 38. Kalau kita kata muda lah kan, 38 di tengah kekuatan kan seorang manusia tu kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ambil dia. Allah Taala bawa kita katakan yutawaffa lah ni kan, yutawaffa min qabl, sebelum daripada tua tu. Kemudian walitablu ajala, kena kamu selepas daripada tu kamu, tapi nak ke mana? Orang yang hidup ni kan, ke mana dia akan pergi? Tak, dia akan sampai kepada satu saat, nama dia ajal. Kita panggil ajalan ni maknanya tempoh. Tempoh musamma, tempoh yang telah ditentukan. Musamma tu kan, musamma tu kalau ikutnya nama yang dinamakan, tapi maksudnya ialah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah sampai kepada nyawa dia ialah keluar time ni, dia akan sampai umur dia ialah 38 dia akan meninggal. Umur dia ialah 40, umur 70, umur 90, umur 94, 95 katakan dia meninggal, dia akan meninggal. Jadi tetaplah Allah Taala yang tetapkan. Kemudian selepas daripada tu, wala'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala semua buat benda ni kan supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kamu dia fikir sikit kan. Fikir bahawa apa kan, manusia ni datang dah pergi kan.
Jadi maknanya mana ada yang kekal atas dunia ni selama-lamanya? Firaun tak kekal kan. Firaun mayat dia saja ada kan, dia punya body saja, roh dia mana? Tak ada dah kan. Allah Ta'ala dah ambil lah, Allah Ta'ala dah matikan dia dalam laut kan. Wallazi yuhyi wa yumiit. Jadi Allah Ta'ala sebut kan, berkaitan dengan benda ni kan yang kita dah baca ni. Jadi Allah Ta'ala katakan dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sebab itulah kat manusia, walaupun nak berusaha macam mana dengan doktornya, dengan apa bidannya, dengan dan sebagainya lah kan, cuba masuk ICU nya, pernafasan, tiruannya dah macam-macam, tapi bila dia kata mati juga kan. Tapi kita perlu berusaha lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyuruh kita ni supaya kita ni berobat, kita berusaha. Tapi usaha bagaimanapun, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah tetap dah dia akan mati, dia akan mati. Itu Allah Taala kata dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, bukan manusia, bukan doktor, bukannya pakar, bukan apa kan. Kita semua tu hanyalah usaha yang dibuat oleh manusia yang insya-Allah dapat pahala. Insya-Allah kalau dengan izin, dengan apa, ikhlas, dengan yakin, dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan iman apa? Iman yuhyi wa yumiit. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa iza qada, Allah Taala sebutkan sini fa iza qada amran. Qada ni ialah qada amran, artinya ialah menjadikan sesuatu benda yang dulunya tak ada jadi ada. Ijadus syai'. Jadi apabila Allah Subhanahu Taala nak satu benda, dia nak menjadikan satu benda kan, daripada tak ada kepada ada, mudah saja kan. Manusia kita tengokkan semua susah kan tak baby tu kan 9 bulan duduk dalam tu, kena kahwin dulu, kemudian kita bersama dulu, kemudian lepas tu tunggu 9 bulan kan, mengandung, lepas tu barulah jadi baby kan. Susah kan, memang masa yang panjang kan. Semua benda macam tu kan, tak ada itu kita panggil magician kan, tukang sihir kan. Bukan tukang sihir, tukang silap mata, tapi itu semua adalah tipu kan. Keluarkan burung, keluarkan apa tu kan, semua benda tu dah ada. Kalau dia boleh keluarkan burung sendiri daripada tangan dia, macam tu tak payah ternak burung lah kan, tak payah apa kan, keluarkan lembu, keluarkan apa, keluarkan gajah daripada ni kan, dah. Kemudian sembelih, tak payahlah Australia, tak perlu dah New Zealand, bela kambing ramai-ramai kan, banyak-banyak kan. Tapi itu semua adalah sebenarnya adalah silap mata sahaja. Yang boleh menciptakan macam tu saja, iaitu kun fayakun, ialah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala saja kan yang boleh menciptakan, yang menjadikan dan sebagainya kan, dengan kun fayakun. Yang lain tak ada. Jadi Allah Taala nak sebutkan sini kan bahawa Allah Taala ni mempunyai kehebatan dia, iaitu kan Allah Taala ni berbeza dengan makhluk. Kemudian seterusnya, alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Kamu tengok tak cuba kamu tengok kepada apa ni, kepada orang-orang yang yujadiluna fi ayatillah ni, orang-orang yang berdebat orang-orang yang berdebat, kita kata berdebat apa, mempertikaikan dia mempertikaikan ayat Allah, iaitu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempertikaikan kuasa Allah, dia mempertikaikan Quran, dia mempertikaikan apa-apa yang datang ni. Jadi semua tu nampak apa kan, iaitu dia mempertikaikan tu ayat-ayat Allah tu kan. Sebenarnya yang sebelum daripada ni kita bacakan, tak ada pun sultan bayin tak ada pun apa ni hujah daripada mereka ni. Sultan tu makna hujah kan. Atahum, tak ada pun hujah daripada Allah. Ke hujah daripada mana? Hujah tu datang daripada akal mereka sendiri. Mereka kata ini dan ini, mengatakan Tuhan tak ada, mengatakan, iaitu pengarutan mereka tu kan, ataupun syirik mereka itu menyebabkan satu benda yang pelik selepas daripada Allah Ta'ala sebutkan benda-benda ni kan. Sebab apa yang mereka tengok di depan mata mereka kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini anna yusrafu ni, apalah yang memalingkan mereka ni, apalah yang menyebabkan, itulah maksud anna tu, apalah yang menyebabkan mereka ni jadi macam tu, menyebabkan mereka ni tak nak ikut apa yang dibawa oleh Muhammad, apa yang dibawa oleh Islam, apa yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam kan, orang mengajak kepada Islam, mengajak kepada orang Islam. Kenapa? Apa ni? Anna allazina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala katakan mereka ni pasti akan tahu nanti. Mereka akan tahu apa? Mereka fasawfa Allah Taala sebutkan sini kan. Fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini, orang-orang yang mendustakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihantar oleh Allah kepada rasul-rasulnya, iaitu wahyu lah kan kepada kitab ni semua kan, semua tu mereka dustakan, mereka tolak. Jadi Allah Taala kata nanti kamu akan tahu nanti kan. Fasawfa ya'lamun izil aghlar, bila mereka akan tahu ni kan, bila mereka nak sedar ni
iaitu apabila Allah Ta'ala sebut izil aghlal, Allah sebutkan penyiksaan yang akan kena pada mereka. Izil aghlal, rantai-rantai fi a'naqihim, di leher mereka. Jadi bila dah sampai rantai, sudah kena rantai, dah tak boleh lari dah. Wassalasilu yushabun, dan mereka tu ditarik dengan rantai-rantai juga kan. Aghlal kalau ikutnya tadi kan, aghlal tu ialah satu benda yang diikat pada ni kan, yang kita telah baca dulu, kita telah cerita dulu kan. Kemudian wassalasil ialah rantai yang kita tengok sini kan, rantai-rantai yang panjang tu maknanya diikat diikat kepada mereka ni, bukan ikat dengan tali. Kemudian yushabun ni diheret maknanya kan. Diheret ni maknanya sesuatu benda yang tak nak pergi kan, tapi diheret pergi juga. Jadi maknanya satu keadaan lah yang kita kata sangat menyeksakan sangat keadaan dia sangat menakutkan. Air terjun dah keluar dah. Jadi kita boleh tengok air terjun air pancut. Jadi kita tengok pasang air pancut Jadi okey, insya-Allah. Jadi seterusnya ni ialah apa ni, Allah Subhanahu Taala sebutkan sini mereka ni kan diheret. Kemudian lepas mereka diheret ni apa fil hamim, diberi minum tapi di dalam air danar, air danur yang mendidih, air panas yang mendidih. Summa finnari yusjarun ni artinya yuqidun, dan kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam api, kemudian dinyalakan api itu. Jadi sesuatu ni adalah gambaran yang sangat dahsyat ya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk menceritakan. Pada ketika itu barulah mereka nak tahu, bukan sekarang ni nak berfikir, bukan sekarang ni nak tahu kan, tapi Allah kata dah nak degil sangat pada hari ini, pada sebelum mati ni, nanti pada hari akhirat nanti bila mereka dah mati ni, mereka tahulah kan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi apa salahnya lah kalau kita katalah kan, apa salah, memang salah pun kan, memang salah pun mereka ni tidak beriman, mereka mendustakan kan. Tetapi mengapa kita ni manusia, mereka ni tidak beriman pada hari ini? Seterusnya Allah Ta'ala sebut summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Allah sentiasa sebut kan sini, Allah sentiasa bertanya kan, Allah sentiasa kata mana yang kamu syirik-syirikkan dulu tu? Berhalanya, hawa nafsu kamunya, akal kamunya, pemikiran kamunya, perasaan kamunya kan, yang kamu duk action dulu kan atas dunia tu kan, kamu duk bangga sangat, kamu duk sembah sampai ikut dia, mana dia? Jadi Allah Ta'ala bertanya kan, ma kuntum tusyrikun, apa yang kamu syirik-syirikkan tu mana? Min dunillah, yang selain daripada Allah itu. Qalu, mereka pun berkatalah. Allah Ta'ala sebut cerita semua ni kan, sebagaimana hidup dialog ni kan, nak menyungguhkan, nak menguatkan lagi kan bahawa sebenarnya ianya akan berlaku kan. Jadi Allah Ta'ala berkata apa kan, qalu dallu anna, Allah beritahu mereka akan berkata dallu anna, tak ada dah, hilang semua dah yang sembah-sembah atas dunia tu kan. Bal lam nakun nad'u min qabla syai'a. Jadi dia nak sebutkan kat sini kan bahawa tak ada dah, yang kata yang kami sembah dulu tak ada dah. Barulah nak kata tak ada. Dulu mereka sembah sangat kan, dulu mereka ikut sangat kan, ikutlah macam-macam apa yang ikut dah. Manusia ikut atas dunia sekarang ni kan, ada ikut nafsu, ikut kepala masing-masing, ada lagi kan, ada banyak sangat dunia pada hari ni kan. Free thinkernya, komunisnya kan, semua tu adalah free thinker, ikut otak dia kan. Otak dia rasa macam ni, ikut perasaan, ikut hati, ikut otaknya masing-masing. Mana benda tu betul kan. Jadi carilah otak awak, ikut otak awak tu kan. Di hari akhirat kan dimintalah supaya cari otak-otak tu, mana apa yang kamu ikut tu. Jadi mereka kata tak ada, kami tak pernah sembuk, dan kami tak pernah ikut, kami tak pernah sembah, dan macam-macam lagi lah kan. Kazalika yudillullahul kafirin, dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan, mempeningkan lah kita katakan, mengconfusekan lah, menghilangkan habis dah orang kafir, orang musyrik ni kan, semua tu kata tak ada dah. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Allah sebut sini kan, Allah Ta'ala kata itu adalah disebabkan kamu ni sangat dulu masa di atas dunia gembira sangat. Gembira sini ialah, adakah salah gembira? Tak, gembira tak salah, tapi yang salah sini apa? Gembira apa? Dia kata gembira tafrahuna fil ardi bighairil haqqi, tanpa kebenaran. Mereka gembira. Gembira apa? Gembira tak ikut Islam. Gembira apa? Gembira tak perlu beramal dengan Islam. Gembira apa? Gembira tak ikut perintah Allah. Jadi mereka gembira, boleh enjoy. Contohlah kita katakan enjoy sini, gembira, seronok, bangga dan sebagainya kan. Itu gembira semua kan. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan, Allah Ta'ala sebut apa kan? Wa bima kuntum tamrahun. Tamrahun ni ialah at-tawassu' fil farah. Makna gembira melampau sangat kan. Jadi sebab itulah kan kita ni kan, kita kena tengok kan,
Kalau kita ni gembira kan apa? Kerana gembira tak ikut Islam adalah satu masalah. Gembira kita ni kerana benda yang tak betul, satu masalah. Kita termasuk dalam ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kegembiraan di atas satu perkara yang tak betul adalah satu masalah. Jadi oleh kerana itu jaga-jaga insya-Allah kan. Jangan gembira kerana satu benda yang tidak betul. Gembiralah kerana benda yang betul. Gembira kerana benda betul. Jangan gembira kerana tak betul. Jadi bila kita buat baik, kita boleh solat kerana satu gembira. Bila kita buat maksiat kerana sedih sepatutnya. Kesedihan terhadap maksiat adalah satu kebaikan. Sedih kerana maksiat. Tapi gembira kerana maksiat itulah satu keburukan lagi. Dahlah buat maksiat tapi keburukan dia gembira lagi. Ataupun ada orang pula bukan setakat gembira, cerita pula pada orang kan dia buat maksiat, ataupun gembira macam-macam lah kan, masuk media sosial kan, cerita aku dah buat maksiat semalam, aku dah buat maksiat pagi ni, aku dah maksiat pagi ni, cerita pula kan. Jadi menunjukkan itu kan bukan setakat gembira tu, cerita tu dah lebih tahap lain tu kan, mana dapat dosa yang lain pula. Kemudian udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, Allah Taala sebut kan, masuklah kamu ke dalam neraka Jahannam, kamu akan kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, seburuk-buruk maswa kepada mutakabbirin. Allah Ta'ala sebutkan banyak kali kan, mutakabbir, 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 mutakabbir. Mutakabbir apa? Iaitu orang-orang yang takabur. Yang kita sebut 2-3 hari lepas ada sebutkan al-kibru ni ialah perasaan besar diri. Mutakabbir inilah seseorang yang merasai besar diri padahal benda tu bukan dia punya pun. Jadi itu mutakabbir. Dan kita masuk kepada ayat yang terakhir pada pagi ni, iaitu apa? Allah Ta'ala sebut fasbir. Jadi nampak tak tiba-tiba datang kan fasbir. Jadi seolah-olahnya kita rasalah betul-betul kan Allah Ta'ala ceritakan semua-semua ni tadi ni kan, cerita ni semua kan, tiba-tiba datang fasbir. Oleh kerana itu maka Muhammad sabarlah. Jadi bagi kita sekarang ni, wahai orang-orang yang berdakwah kepada Islam, mengajak kepada Islam, maka hendaklah kamu sabar. Maka tu ialah apa? Kaitan dengan yang tadi yang kita telah ceritakan tadi. Perangai orang kafir, balasan terhadap orang kafir, balasan orang tidak mengikut Islam, orang-orang menolak Islam, sifat mereka begini Allah Ta'ala sebut. Jadi kemudian Allah sebut fasbir. Maka oleh kerana itulah kamu kena sabar. Maknanya oleh kerana perkara yang demikian tu, yang atas banyak-banyak tu kan, maka hendaklah kamu bersabar. Jadi kita pun hendaklah faham kan, ayat ni adalah untuk panduan untuk kita lah kan. Maka oleh kerana itulah, kerana usaha kita yang penat, akhirnya mereka menentang Islam, kena ada usaha kemudian mereka menentang Islam, maka hendaklah kamu sabar. Jadi kalau tak ada buat apa-apa, nak sabar apa kan? Nak sabar apa? Orang pun tak marah kita kalau kita ni memang tak buat apa-apa. Jadi kena buat apa-apa. Buat apa-apa tu apa? Iaitu menyebarkan Islam sebagaimana apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita hadapi masalah dan kemudian kita bersabar. Allah Taala kata sabarlah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah tu benar. Dah berapa kali dah disebut ni kan. Janji Allah tu benar. Sabar, janji Allah tu betul. Fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina yurja'un. Last sekali ialah mereka semua akan kembali kepada Allah. Mereka jahat ke, mereka baik ke kan. Jadi bagi pendakwah ni Allah Ta'ala sebutkan kemungkinan kami tunjukkan, ada yang kami tunjukkan setengah-setengah apa yang kami janjikan di atas dunia lagi, dan setengah-setengah tu au natawaffayannak, ataupun kami akan wafatkan kamu, kami akan matikan kamu. Maksudnya kamu mati dulu. Kamu dah berusaha, seperti contohnya Nabi Isa alaihissalam kan, dia berusaha, tetapi mereka nak bunuh Nabi Isa, mereka nak salib Nabi Isa, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia. Masya Allah kan. Jadi ada perkara-perkara yang tak dapat dilihat. Nabi kita SAW ada benda yang dia boleh lihat, iaitu apa? Mendirikan terdirinya negara Islam di Madinah. Islam tu berkuasa seluruh tanah Arab. Tapi dah habis ke? Belum habis. Banyak lagi dunia-dunia yang disambung lagi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang disambung oleh Umar radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Jadi maknanya sinilah kita jangan risau kalau ada apa-apa, kita tak nampak kejayaan di atas semasa kita bekerja di atas dunia ini kan. Allah Ta'ala simpan untuk kita di akhirat. Jadi insya-Allah di akhirat itu adalah pasti, janji Allah itu pasti. Inna lanansuru rusulana, kami akan tolong agama kami sebagaimana kami akan tolong orang-orang yang berjuang di jalan kami. Kami akan tolong rasul-rasul kami sebagaimana kita baca dalam ayat sebelum daripada ini. Setakat itu saja untuk kita pada kali ini. Moga-moga kita akan diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kurniaan daripada limpahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.